Assalamualaikum, selamat bersama kami pastinya di Malaysia petang hari ini bersama saya Taufik Izzah, ditemani rakan saya. Ni dekat rumah ni dia ni. Sekarang ni Wan Sharina. Apa khabar Wan Sharina? Ya, khabar baik. Taufik boleh dengar saya? Okey. Boleh. Alhamdulillah khabar baik. Malaysia petang ini takut saya kalau dah ada imbuhan dekat situ. Okey, harapnya segalanya berjalan lancar kerana kita biasanya kita bersiaran selepas persidangan parlimen, tapi difahamkan sekarang ni persidangan parlimen masih lagi berterusan dengan kehangatannya tu masih menjulang-julang. Jadi Betul. anda menyaksikan kami secara langsung di Facebook Bernama TV sekarang ini live menerusi virtual saja Taufik, tapi kita akan berikan seperti biasa yang kita berikan, dan sebaik saja tamat persidangan parlimen kita akan ke Astro 502 macam biasa juga. Betul. Baiklah, seperti biasa di MPI kita kongsikan bersama penonton kita berkaitan dengan perkembangan terkini COVID-19 dan juga SOP yang dikenakan. Tapi kita akan tinggalkan seketika berkaitan dengan angka-angka dan juga statistik berkaitan dengan COVID-19, tapi kita nak fokus kepada IPT yang dibuka semula. Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad hari ini, di mana kemasukan pelajar IPT secara fizikal ke kampus akan dilaksanakan namun secara berperingkat mulai 15 Oktober ini. Dan beliau berkata ianya hanya melibatkan pelajar yang telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 yang merangkumi semua kategori pelajar dan semua fasa pelan pemulihan negara PPN dengan keutamaan kepada pelajar yang berkeperluan. Ini menerusi sidang media yang dijalankan oleh Menteri Pengajian Tinggi menerusi maya di Facebook KPT hari ini petang tadi. Jadi antara update-nya ialah kemasukan fizikal ke IPT secara berperingkat mulai 15 Oktober, dan ada juga berita yang menggembirakan juga berkenaan dengan pengurangan yuran ataupun diskaun yuran yang akan diberikan. Ini pun akan memberikan mungkin satu bentuk bantuan juga kepada pelajar-pelajar kita. 20% yuran pelajar semester 1 akan diberikan pengurangan 2021 untuk sesi 2021-2022 dan bakal memanfaatkan 555,340 pelajar. Nilai keseluruhan adalah 175 juta ringgit di bawah inisiatif KPT Prihatin dan tentu saja dengan prinsip Keluarga Malaysia. Jadi ini antara perkara yang diumumkan yang agak utama. Kita nak cakap tentang ini sebab selain daripada pembukaan sekolah yang telah pun kita dapat penjelasannya, kita juga menunggu-nunggu bagaimana pula keputusan kerajaan untuk institusi pengajian tinggi di negara kita. Betul, dan kita tertanya-tanya juga bagaimana dengan pihak universiti di Malaysia ini untuk menerima semula pelajar-pelajar ke IPT masing-masing dalam masa sama mengekalkan SOP yang dikenakan, dan bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang sebelum ini dah selesa belajar di rumah, kata senang saja buka komputer, boleh masuk kelas, boleh jawab exam dan sebagainya. Adakah mereka bersedia untuk kembali ke IPT dengan pengurangan sebanyak 20% diskaun yang diberikan ini? Kita ada dua pihak sebenarnya hari ini. Betul. Sebelum tu Taufik, saya nak sentuh tentang apa yang Taufik sebut tadi, sebab kita tak ada, masa kita belajar dulu kita ada pengalaman macam ni, belajar di rumah, semua sedia makanan sedap-sedap semua kan. Tapi saya rasa bagi mereka yang tidak ada peluang belajar secara fizikal ni pun, mereka terlepas sesuatu yang sangat besar juga dalam fasa kehidupan ada kita. Kemanisan, orang kata kemanisan pergi ke kelas hari-hari, mengejar attendance 80%, kalau tak sampai 80% tak boleh kena bar daripada final exam kalau zaman-zaman kita buat assignment sama-sama di hostel contohnya, nak makan banyak tak cukup duit contohnya, nak kadang-kadang tu kena kerja part time juga, kena buat juga setengah-setengah daripada kita. Itu antara perkara-perkara yang memberikan impact dalam cara yang berbeza lah untuk kita dalam kehidupan kita ni. Nak cakap pasal ini secara seriusnya berkenaan dengan kemasukan secara fizikal berperingkat mulai 15 Oktober di IPT. Kita ada dua panelis seperti yang disebut oleh Taufik tadi. Kita mengalu-alukan pertamanya Profesor Dato' Teknologis Dr. Wahid Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Dato' dah bersedia? Kalau dah bersedia mungkin kita akan terus saja dengan Dato' selepas ini. Dan kita juga ada Lim San Shin, Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Melaya. Saya rasa Dato' seketika saja lagi. Dato' tengah cari pot. Tengah cari framing yang cantik sebenarnya untuk tatapan yang lebih jelas lagi. Okey, nampaknya Datuk pun dah bersedia. Datuk, kalau bolehlah secara ringkasnya, apa yang Datuk boleh berikan ialah tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi seketika tengah hari tadi sebenarnya, Datuk.
Ya, terima kasih Taufik dan Wan Sharina. Jadi pada pandangan saya, semua warga universiti menyambut baik, ibu bapa menyambut baik, dan apatah lagi pelajar-pelajar. Sekian lama kita tidak berjumpa, dan ini kan pula kita sebagai ahli akademik, kita inginkan supaya pelajar-pelajar kita dapat kembali untuk belajar seperti biasa. Walaupun selama ini kita belajar, tapi kita belajar cara lain. We will to provide the best services ataupun perkhidmatan kepada pelajar kita lah. Itulah harapan kita, dan kita menyambut baik tentang pengumuman Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi pada hari ini. Dan kita harapkan ilmu itu akan terus mengalir. Itu penting untuk negara. Okey, Lim, betul ataupun tidak, ataupun sekata ataupun tidak para pelajar kita dengan para tenaga pengajar, para ahli akademik kita, bahawa semuanya tidak sabar-sabar untuk memulakan semula sesi pengajian tinggi seperti dulu, seperti biasa, secara bersemuka? Ataupun masih lagi ada yang takut-takut untuk kembali semula ke IPT masing-masing? Lim? Okey, terima kasih. Selamat petang. Bagi saya menyambut baik juga pengumuman pengoperasian IPT yang diumumkan oleh YB Menteri APT. Dan saya tengok seperti yang diberikan pilihan, mereka akan balik ke kampus mengikut keperluan, dan juga bagi yang lengkap vaksin bermula dari 15 Oktober kan. Okay, so ada dua pilihan. Satu adalah perjalanan khusus dan juga kelas secara hybrid, iaitu yang seperti mana yang diluluskan oleh MKN, dan satu lagi adalah secara dalam talian yang akan ditentukan oleh khusus berdasarkan kesesuaian. Bagi saya tengok itu mengikut khusus, dan saya juga menyambut baiklah kalau lah balik ke kampus, tapi yang aspek lain seperti aspek keselamatan, kebajikan, dan juga pusat pengasingan, dan juga ujian kit kendiri juga perlu disediakan untuk memastikan pelajar akan dapat belajar dengan kondusif, dan juga contohnya proses diinfeksi perlu dijalankan secara berkala dalam kampus dan juga fakulti untuk memastikan fakulti sentiasa bersih, dan juga untuk niat kuman. Saya menyambut baiklah. Dan juga tentang pengurangan yuran 20%, itu pun saya tengok satu relief lah kepada semua ibu bapa dan juga pelajar, dan mereka akan lebih bersemangat untuk belajar dengan baik-baik dan juga berkhidmat untuk negara dengan sepenuh hati dan jiwanya. Dan pengurangan yuran kepada pelajar ni pastinya memberikan sedikit sebanyak impak kepada kos operasi universiti. Saya nak bertanyakan berkaitan perkara itu, tapi sebelum tu Datuk boleh memberikan pandangan di mana kalau kita lihat kepada kenyataan Menteri Pengajian Tinggi yang mengatakan kemasukan secara fizikal ke IPT secara berperingkat, siapa yang perlu diberikan prioriti untuk masuk bagi fasa pertama ini, Datuk? Ya, pada saya kita perlu ikut SOP semua, iaitu second vaksin dah complete, dah matured, itu kita benarkan. On top of that, kita akan utamakan pada pandangan saya sebagai ahli akademik, satu adalah untuk pelajar-pelajar baru yang perlu campus experience. Itu sangat penting. Jangan biarkan mereka itu di luar terlalu lama. Jadi sebab itu kita perlu utamakan mereka. Dan keduanya adalah pelajar-pelajar yang perlu menghabiskan pengajian mereka, iaitu final year students. So inilah dua kategori yang pada pandangan saya perlu kita bantu sebaik mungkin. Jadi itulah pandangan saya that dua kumpulan ini. Yang lain itu kita kata kita akan ambil in stages mengikut kemampuan universiti masing-masing. Jadi kalau kita bercakap tentang persediaan, Datuk, persediaan universiti untuk menerima mereka semula? Alhamdulillah. Sekarang ni untuk UTM, syarat-syarat tu macam kita dah penuhi, iaitu pensyarah kita dan juga pentadbir kita lebih kurang 97% sudah vaksin into the second vaccination. Cuma pelajar kita as it is now adalah at 83%, 83% vaksin pertama dan kedua, dan kita anggap by end of September itu kita akan mendulang sampai ke nearly 100%. Dan itu kita harapkan boleh menempatkan UTHM. So, the question is, apakah sistem perusahaan di UTHM itu boleh menampung sebanyak 18,000 ataupun untuk undergrad sekurang-kurangnya 12,000. Jadi kita akan, seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri, kita akan ambil di dalam stages kepentingan dia saring dan pastikan bahawa tidak ada penularan di dalam kampus. Kalau ada, memang itu satu benda yang besar untuk sebuah universiti lah. Itu pandangan saya. Ya. Baik.
Lim, adakah Lim juga orang kata gusar dengan sekiranya berlaku penularan kluster di universiti dan juga mewakili Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya. Bagaimana dengan sentimen rakan-rakan universiti ketika ini tentang berita kemasukan secara fizikal ke IPT ini? Lim. Okey, betul sekali, saya memang juga concern dan juga ada macam ambil berat lah tentang isu macam kesihatan belia-belia dan juga mahasiswa kan. Sebab kita pun tahu sekarang kita ada dua variant, contohnya variant of concern dan juga variant of interest. Contohnya alpha, beta dan juga mu yang baru-baru ni bangkit. So isu tu saya tengok pertama sekali kempen telah dilancarkan oleh KPT sebagaimana pengumuman petang ini, iaitu Back to Campus, iaitu pelajar IPT boleh walk in ke dalam mana-mana PPV untuk ambil vaksin dengan adanya card metrik. Dan saya tengok dalam kenyataan itu juga menyatakan bagi pelajar sekarang hingga kini 66% pelajar telah lengkap vaksin ikut data yang telah diberikan oleh KPT. Dan saya tengok pelajar perlu juga mengetahui kepentingan vaksin dan mereka perlu mendaftar dan juga mengambil vaksin dengan cepatnya. Dan seterusnya mereka bolehlah balik ke kampus mengikut keperluan masing-masing. Contohnya ada internet connection yang lemah kat rumah, so mungkin mereka boleh diberikan keutamaan ataupun priority untuk pulang ke kampus. Dan juga seterusnya saya tengok pematuhan SOP yang ketat, contohnya social distancing, penjarakan fizikal, pemakan dan juga penggunaan disinfeksi dan juga jaga kebaikan kesihatan diri, kebersihan diri juga amat penting lah. Contohnya kerana pelajar, contoh mereka kalau balik ke asrama, mereka akan berkongsi tandas, berkongsi tempat makanan yang sama. So mereka juga perlulah mengambil kira aspek ini dan juga memastikan diri sentiasa menjaga semua SOP itu dan juga menasihati sesiapa yang tidak mematuhi SOP tersebut untuk sama-sama mengamalkan norma baru. Sebab kita pun tahu Malaysia akan masuk ke fasa endemik pada hujung Oktober ini, maka itu dikira sebagai satu fasa yang manusia akan hidup dengan virus dan kita akan pulih dari pandemik ini secepat mungkin sebagaimana dengan Pelan Pemulihan Negara yang juga dilancarkan oleh KPT di peringkat IPT, iaitu Pelan Pemulihan KPT, di mana mereka menggariskan SOP pembukaan operasi IPT dan juga macam mana mod pembelajaran itu akan dijalankan di IPT masing-masing. Dan bagi saya dia kena jagalah SOP dan juga kesihatan. Baik. Okey, itu peranan semua sekali saya kira ya yang akan memasuki IPT secara fizikalnya. Dan bercakap tentang pentadbir, tentang universiti dari side universiti sendiri, Datuk, disebut juga oleh Menteri tadi bahawa IPT perlu menyediakan pusat pengasingan bagi menguruskan kes bergejala atau jangkitan selain menyediakan kit ujian kendiri COVID-19 kepada pelajar yang kembali ke kampus. Jadi ini antara mungkin perkara-perkara yang menambahkan sedikit cabaran kepada pentadbir universiti lah. Bagaimana Datuk? Ya, ada duit semua boleh jalan. Jadi itu dia punya biasalah. Tapi sekarang ni pada saya untuk keselamatan negara, keselamatan pelajar, universiti perlu berbuat demikian, iaitu untuk memastikan semua pelajar itu selamat. Sebab tu saya menyeru kepada ibu bapa di sana, nak hantar tak anak saya kat UCM atau kat UM. Pandangan saya, insya-Allah universiti melalui KPT kita telah bincang dan kita ada SOP sendiri dan saya yakin dengan SOP itu kalau jalankan dengan betul, semua insya-Allah akan selamat. Dan we will handle anak, tuan-tuan dan puan-puan dengan selamat. Jadi itulah janji kami untuk semua pelajar-pelajar terutamanya di UTHM lah, insya-Allah. Ya. Dan Datuk, untuk menetapkan Datuk, kalau kita nak tetapkan SOP sebagainya ini, pastinya ia memerlukan sesuatu kos dan kalau kita dapat saksikan juga diskaun 20% yuran dikenakan kepada pelajar semester 1. Jadi bagaimana ini sedikit sebanyak menjejaskan kos operasi bagi sesebuah universiti, Datuk? Yeah, of course. Kalau boleh kita tak nak. Tapi what the choice? Kita nak bersama-sama bantu-membantu. Jadi malahan pula kita berpandangan, saya pun, board pun telah pada dasarnya bersetuju bahawa pelajar-pelajar di UTHM atau kebanyakan IPTA, dia B40, di UTHM 70%. Jadi kita nak mereka belajar, kalau kita tak bantu macam mana? So ini universiti juga adalah instrumen kerajaan, pemerintah. Jadi perlu bantu. So we just making sure that pembelajaran, belajar, capacity building itu
perlu berterusan. Kalau tidak, dia akan ada impak kemudian pada negara. So, apa saja, macam UTHM kita terpaksa mengeluarkan lebih kurang 4 juta untuk semester akan datang ini, September. Tapi insyaAllah, harap-harap nanti bila negara dah okey, kita minta balik ke kementerian. Okay, where is my 4 million? So, saya harap mereka boleh bagi. So, itulah. Maknanya sekarang ni kita korek dulu simpanan kita lah. Iaitu pandangan saya, is no problem. Untuk UTHM, is no problem. Malah, dia adalah satu makna dia strategi untuk membantu pelajar-pelajar kita yang terutamanya B40. They are in great difficulty as it is. Okey, Datuk, pada Julai yang lalu KPT telah pun mengumumkan perkara yang hampir sama, pengurangan yuran perkhidmatan, yuran asrama, yuran convocation dan yuran aktiviti college 10 hingga 35%. Cuma ada juga dikabarkan universiti ataupun IPT tidak menyambut seruan ini ataupun tidak memberikan diskaun kepada ataupun pengurangan yuran. Apa bezanya dengan kali ini sebenarnya, Datuk? Biasa dia, dulu kita melihat universiti adalah berbeza-beza dari segi kedudukan. Contoh di UTHM, pada ketika itu kita banyak kes. Jadi banyak kita impacted. Kita punya B40. Jadi kita pun mohon dan sebanyak 15%. Tapi now ini adalah keputusan bersama daripada semua Naib Chancellor, IPTA awam dan pihak kementerian juga, dan inilah pada pandangan saya iaitu kita nak make sure that once and for all isu COVID dan isu pembelajaran itu boleh kita tamatkan segera dan pembelajaran kita mulakan segera. Itu adalah satu perkara yang saya rasa strategi yang ni. Kalau tidak nanti pelajar pun akan komplain. Saya 20%, UM bagi 50%. Jadi lebih kurang macam itulah. Jadi ini adalah untuk memastikan bahawa semua pelajar-pelajar kita are given a very fair deal untuk ketika ini untuk dia terus belajar di kampus. Okey, Lim, seperti yang kita kongsikan awal tadi, di zaman kami dahulu kalau belajar, zaman-zaman Wan Syarina, kalau lambat kena lock pintu, attendance kena 80%, kalau tak sampai 80% kena bar final exam. Jadi sebenarnya dah 3 semester pelajar-pelajar universiti di Malaysia ini belajar secara dalam talian, PDP berlaku secara dalam talian. Adakah Lim merasakan bahawa konsep tersebut perlu diteruskan walaupun ialah IPT sekarang ni boleh beroperasi secara fizikal? Adakah setengah modul ataupun kos tersebut boleh dijalankan secara dalam talian dan perlu diteruskan? Pandangan Lim. Okey, bagi saya tengok pembelajaran ini merupakan satu proses yang macam pelayaran. Walau apapun gelora dan badai yang melanda pelayaran tersebut, pelajar yang merupakan nakota batera tersebut perlu terus bersemangat dan juga meneruskan, contohnya pembelajaran dalam talian ataupun secara fizikal. Dan bagi saya tengok bagi kos khusus yang melibatkan contohnya lab ataupun amali, contohnya macam saiz ke, medicine ke, dentistry ke, yang mungkin perlu balik ke kampus untuk ke makma ke, so mungkin mereka tidak dapat menjalankan kursus dalam talian. Tapi contohnya bagi kursus yang tidak melibatkan macam amali ke ataupun fizikal ke, mungkin mereka boleh teruskan dan juga membudayakan norma baru dan juga terus menjayakan lonjakan ke-9 dalam pelan pembangunan pendidikan tinggi 2015 sampai 2025, iaitu pembelajaran dalam talian tahap global. Saya tengok itu pun satu inisiatif yang bagus, mungkin bagi satu semester lagi. Mungkin next semester mereka boleh, semua pelajar dah boleh balik mungkin apabila kes tu dah turun, SOP dah ada, dengan adanya contohnya kit ujian kendiri dan juga pusat-pusat pengasingan yang telah complete lah. So saya tengok memang ada pros and cons jugalah, macam belajar online ke fizikal kan. Ada yang mungkin keciciran pelajaran, contohnya belajar di rumah, mereka tak ada internet, akses pembelajaran material tu, dan juga mungkin terganggu lah, mungkin rumah kondusif, mereka tidak seperti dengan pelajar lain. Ada juga yang tidak mahu balik kampus kan, nak teruskan online learning sebab lagi selamat juga, mungkin asrama tu dapat kurang sikit kan, tak perlu tinggal di asrama, tiket penerbangan kan, kes tu, variant vaksin semua tu. So saya tengok memang ada kebaikan dan juga kelemahan dia, tapi saya menyambut baiklah contohnya apa-apa pengumuman yang akan diumumkan oleh fakulti saya, sebab fakulti saya pun masih tengah berbincang dan juga telah mengutiplah pandangan dari mahasiswa
dan saya haraplah apa-apa keputusan itu dibuat dengan kemaslahatan dan juga kebaikan pelajar dan juga universiti, supaya universiti kita akan terus guard di pesada dunia dan menjadi teladan terbaik. Lim, saya nak sentuh tentang ini sedikit berkenaan dengan ada ataupun tidak Lim mungkin berdepan dengan antara circle di UM ataupun pelajar-pelajar lain yang statusnya pelajar yang mungkin menolak untuk divaksinkan setakat ini. Bagi saya setakat ini masih belum saya dapat kenali sesiapa yang mungkin tolak vaksin. Ada juga kawan yang ambil first dose tapi second dose belum lah. Tapi saya tengok semua mahasiswa yang saya kenal dan juga rakan-rakan saya semua menyambut baik inisiatif iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dan juga CITF dan juga KPT yang telah melancarkan Back to Campus tu. So saya tengok kebanyakan mahasiswa pun dah ambil vaksin dan saya tengok itu pun inisiatif yang baik lah, sebab kita tahu slogan tu kan, lindung diri, lindung semua. Dengan ambilnya vaksin kita akan menjaminlah kesihatan dan juga keselamatan diri. So saya tengok itu je lah saya. Dan Datuk, bagi di peringkat kaki tangan staff pula, kalau misalnya di UTHM, bagaimana dengan peratusan vaksinasi di sana dan apa polisi yang akan ditetapkan di UTHM di mana ialah bagi menetapkan hanya staff yang telah divaksin untuk bertemu secara fizikal dengan pelajar, Datuk? Ya, jadi peratusan sekarang adalah 97%. Jadi agak tinggi. Tapi bagaimana yang 300? Setengah mereka memang mereka tidak hendak divaksin. Setengah tu adalah sebab-sebab kesihatan. Jadi yang itu kita pun dah nasihatkan, iaitu kita ada counselling. Dan keduanya kita akan memberikan what we call educational punya processes. Dan kalau tidak boleh juga, maka you akan go through a legal matters. Tapi pada saya, sangat penting ialah kita mesti back to the majority, iaitu kita kena yakin bahawa kita akademik, cikgu, guru memberikan perkhidmatan. Tidak boleh kita memberikan perkhidmatan sekiranya pelajar kita ada syak terhadap kita. Jadi itu yang pandangan saya, let's deal it that way. Jangan pergi ke legal at this stage. So and pada saya that the figure dekat UTM semakin hari semakin menurun. Takkan seorang profesor kita letakkan mengajar online saja. Ini UTHM adalah universiti Tibet, universiti yang banyak MTON, technical university. Jadi tak boleh kita mengajar pakai main cakap saja. Kita mengajar perlu ada praktikal. Sebab itu benda itu penting. Jadi saya menyerulah supaya yang segelintir itu, 1% itu fikirlah balik mengenai kemanusiaan. Fikirlah balik mengenai bahawa hak orang lain pun ada juga di atas diri anda sebagai seorang ahli akademik ataupun guru. Itu yang saya mohonlah daripada pensyarah-pensyarah. Baik, kita harapkan apa yang diharapkan oleh Datuk untuk pensyarah-pensyarah tenaga pengajar dan juga LIM sendiri kepada pelajar-pelajar untuk mendepani sebulan lagi persediaannya sebelum kembali ke IPT secara bersemuka, dan insya-Allah 1 hari nanti semuanya akan kembali semula seperti biasa. Kita ucapkan terima kasih Prof Datuk kerana bersama-sama kami hari ini. Ya, Profesor Datuk Teologis Dr. Wahid Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan juga Lim Sanshin, Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Melayu. Terima kasih diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan Wacana, kalau saya boleh kasih sedikit update lah berkaitan dengan statistik terkini bagi COVID-19. Kalau setakat hari ini 12 tengah hari tadi, sebanyak 15,669 kes telah pun dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 2,11,440 kes. Selangor sebenarnya kembali menjadi negeri tertinggi yang merekodkan kes dengan 2,632 kes hari ini, diikuti oleh Sarawak dengan 1,983 dan Johor 1,974. Itu statistik terkini. Ada penurunan sikit berbanding semalam 16,000, hari ini 15,669 kes. Okey. Kita ada 3 minit saja lagi sebelum kita berakhir, Taufik, jadi saya kongsikan sedikit sebanyak. Yang lain, ada pesanan untuk pengunjung yang harus mematuhi SOP. Ini pesanan daripada Ketua Polis Negeri 9. Meskipun kes COVID-19 di negeri itu sudah mula menurun, tapi pihak polis masih lagi bimbang disebabkan kealpaan orang ramai susulan pengoperasian semula sektor sosial
sosial dan ekonomi boleh menyebabkan kes kembali meningkat. Jadi mana-mana yang nak pergi ke destinasi pelancongan di Negeri Sembilan kena terus patuhi SOP dan di mana-mana saja pun sebenarnya begitu juga. Ini mungkin susulan daripada apa yang berlaku dan ataupun tular semalam yang apatah lagi lokasi seperti Port Dickson memang menjadi tumpuan ramai sejak sebelum zaman pandemik lagi. Ramai yang rindu pada Port Dickson, takutnya serbu Port Dickson beramai-ramai, itu pun bahaya juga. Okey. Okey. Dan ini perlu berkaitan dengan jumlah kes kematian yang cukup tinggi-tinggi. Hari-hari kalau tengok statistik terkini bagi kes kematian tinggi, beratus-ratus, 300 iaitu kalau 11 September 592 kematian dan kes kematian tertunggak ataupun backlog akibat COVID-19 seharusnya dimaklumkan dengan lebih awal dengan data yang lebih terperinci. Itu gesaan Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Shafie Apdal yang mempersoalkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Susulan negara sedang menghadapi angka kematian tinggi akibat wabak tersebut. Dan namun demikian, KKM menjelaskan rekod tersebut tidak menggambarkan kes kematian sebenar. Memandangkan terdapat banyak kes kematian tertunggak ataupun backlog yang dilaporkan bukan pada tarikh kematian. Jadi tak perlu risau, besar dengan statistik yang cukup tinggi tersebut kerana ini merupakan rekod yang lama, yang baru saja. Okey, baik. Perdana Menteri menyebut langkah mengurung rakyat tidak lagi sesuai sekarang ini kerana banyak implikasi termasuk daripada segi kesihatan mental. Jadi memang keutamaan untuk kerajaan membuka semula sektor ekonomi, mempercepatkan pemulihan ekonomi, memberi peluang untuk rakyat memperbaiki hidup. Dan Taufik tahu tak secara keseluruhannya berapa banyak SOP yang kita ada dalam fasa-fasa pelan pemulihan negara? Saya tak tahu, tapi macam tak boleh dikira dengan jari je, betul ke? Memang betul. Kalau nak kira dengan jari pun kena ada ramai betul kita sekelas kena kira. 181 SOP untuk PPN. Pelan pemulihan negara pelbagai fasa. Jadi ini pun disebut oleh Datuk Seri Syamudin Tun Hussein Menteri Kanan Pertahanan, SOP-nya akan dikurangkan kepada 10 sahaja, tapi perkemasan ini akan mengambil masa sekitar 2 hingga 3 minggu. Jadi kita tunggu sajalah selepas ini SOP yang akan dikekalkan sahaja. Betul. Apapun walaupun SOP semakin hari semakin dilonggarkan, pastikan anda terus jaga jarak fizikal anda, pastikan anda memakai pelitup muka dan sebagainya. Saya kalau berada di tempat luar, di tempat awam, Puan Sharina, saya rasa orang yang mendekati dengan diri kita, mereka yang tak memastikan pemakaian ataupun penjarakan fizikal yang baik. Jadi kita ni yang terpaksa macam menjauhi mereka. Jadi saya harap anda semua begitu juga. Ambil cakna tentang perkara ini dan sentiasa ialah be alert dengan keadaan sekeliling. Kita sama-sama jaga diri. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran Bernama TV. Saya Wan Sharina, berakhir di sini. Dan Rafi Isa. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.